Pembelajaran atas talian ialah proses pembelajaran berasaskan penggunaan teknologi yang membolehkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran kendiri dengan cepat, lebih berkesan bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Kaedah pembelajaran atas talian melibatkan penggunaan rangkaian elektronik seperti LAN WAN atau internet jalur lempang sebagai saluran penyampaian utama dalam perhubungan. Internet, salid, tape audio atau video, TV interaktif dan CD-ROM merupakan sebahagian daripada alatan media elektronik yang sering digunakan dalam kaedah pembelajaran atas talian. Menurut Ellington, Persson dan Rees 1993, pula menyatakan bahawa penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan mempunyai cabaran dan halangan tersendiri yang lebih menjurus kepada teknik pembelajaran di mana pelajar itu sendiri memainkan peranan utama dalam proses pembelajaran kendiri. Pengumuman, tugasan, nota serta bahan-bahan lain untuk pembelajaran diberikan di atas talian dan sumber rujukan lain juga boleh didapati melalui internet. Objektif kajian. Kajian ini dilakukan adalah untuk mengetahui indeks pembelajaran atas talian kalangan pelajar UMT semasa pandemik COVID-19. Terdapat dua objektif kajian yang dijelaskan, iaitu cabaran pembelajaran secara atas talian dan mengenal pasti cara-cara mengatasi cabaran pembelajaran atas talian tersebut. Kepentingan kajian. Melalui dapatan kajian ini, pelajar-pelajar lain dapat mengetahui gambaran pembelajaran secara atas talian semasa pandemik COVID-19. Dengan mengetahui cabaran dan cara-cara mengatasi cabarannya pembelajaran atas talian, pengguna semasa pembelajaran atas talian boleh dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan pada bahagian kajian lepas. Kajian lepas yang pertama adalah hubungan dan interaksi sosial, di mana dalam proses pembelajaran dan pengajaran, interaksi antara pensyarah dan pelajar adalah penting untuk membentuk satu komuniti ketika sesi pembelajaran berjalan. Pembelajaran secara atas talian dikategorikan sebagai pembelajaran jarak jauh, di mana hubungan sosial dalam proses pembelajaran atas talian ini adalah berdasarkan tahap kecemerlangan dua komunikasi, iaitu pelajar dengan pensyarah. Dengan menggunakan media komunikasi ini kerana setiap pelajar mempunyai persepsi media pembelajaran yang berbeza dalam talian. Oleh itu, hubungan dan interaksi dalam pembelajaran dan atas talian adalah penting dalam menjayakan penyampaian pengajaran dan pembelajaran yang produktif. Selain itu, mengenai kesedaran dan keberkesanan kepentingan pembelajaran, di mana di Malaysia, kaedah pembelajaran atau pembelajaran secara atas talian ini telah lama dilakukan, terutamanya di institusi pengajian tinggi. Penggunaan pembelajaran ini menyumbangkan kepada persekitaran yang lebih fleksibel bagi pengajaran dan pembelajaran, terutamanya ia bersesuaian dengan situasi yang dialami oleh seluruh dunia ketika pandemik COVID-19 sekarang. Melalui pembelajaran secara atas talian, pelajar dapat meneroka dunia teknologi dan maklumat komunikasi ICT yang semakin berkembang sekarang, iaitu kaedah ini semakin popular di pelbagai peringkat pendidikan, dari peringkat sekolah rendah sehingga peringkat ke pengajian tinggi. Yang itu, terdapat pelbagai usaha kerajaan dalam membangunkan dan meningkatkan rangkaian aplikasi internet bagi penggunaan pembelajaran dalam sistem pendidikan di Malaysia. Kajian lepas yang terakhir iaitu perbelanjaan. Berdasarkan kajian lepas, pelajar membiayai pembelajaran mereka daripada pelbagai sudut pendapatan, di mana sumber pendapatan yang telah dikenal pasti terdiri daripada beasiswa, pinjaman dan pemberian ibu bapa. Sebahagian besar pelajar memperoleh pendapatan daripada pinjaman pendidikan. Secara terperincinya melalui kajian lepas, Aisyah dan Wajihah ni mendapati bahawa seramai 43% daripada responden memperoleh pendapatan melalui pinjaman pendidikan PTPTN, 28% melalui beasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, 18% melalui pemberian ibu bapa dan selebihnya 11% melalui Yayasan Negeri Zakat dan pinjaman daripada syarikat korporat. Berdasarkan kepada kajian-kajian lepas, maka adalah wajar kajian ini dilaksanakan bagi mendapatkan satu indeks tentang pembelajaran secara atas talian semasa pandemik COVID-19 pada pelajar IPT bagi memberi gambaran dan sebagai persediaan pelajar khususnya bagi mengharungi cabaran masa kini. Sekian, terima kasih. Seterusnya, metodologi kajian.
Metodologi kajian ini penting bagi melihat cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan bagi mencapai objektif serta matlamat kajian yang dijalankan ini. Bagi menjalankan kajian ini, kami menggunakan dua kaedah pengumpulan data, iaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer ini merupakan data yang diperoleh daripada soal selidik, manakala data sekunder pula merupakan penyelidikan daripada internet, akhbar, artikel dan sebagainya. Soal selidik ini kami menggunakan skala 3 Likert, iaitu setuju, sangat setuju, setuju dan kurang setuju. Soal selidik ini diedarkan melalui Google Form. Soal selidik ini terdiri daripada 3 bahagian. Bahagian yang pertama merupakan bahagian profil responden yang terdiri daripada jantina, kaum dan juga tahun pengajian. Bahagian yang kedua pula ialah cabaran yang dihadapi oleh pelajar dalam pembelajaran atas talian. Antara cabaran itu ialah kekangan persekitaran, kekangan teknologi, kekangan pengetahuan dan kemahiran diri, kekangan keupayaan berinteraksi dan kurang motivasi. Bahagian terakhir iaitu bahagian ketiga adalah cara bagi mengatasi cabaran yang dihadapi. Yang pertama adalah pengurusan masa yang fleksibel. Yang kedua, menambah pengetahuan dan meningkatkan kemahiran. Yang ketiga, memudahkan akses ke talian. Yang keempat, meningkatkan komunikasi. Dan yang kelima, meningkatkan motivasi diri. Sekian, terima kasih. Saya akan membentangkan hasil kajian yang kami dapat. Dapatan kajian yang pertama ialah dari segi jantina. Terdapat 14 orang responden yang telah mengisi borang soal selidik yang telah diedarkan oleh pihak kami. Daripada dapatan ini, kami mendapati seramai 3 orang pelajar lelaki, manakala 11 orang pelajar perempuan yang telah mengisi responden dan menjadikan jumlahnya sebanyak 14 orang responden. Untuk dapatan kajian yang kedua ialah daripada segi kaum. Manakala daripada segi kaum, responden yang mengisi borang soal selidik ini mendapati bahawa 12 orang responden ialah kaum Melayu, manakala 2 orang lagi responden ialah kaum India. Untuk kaum responden daripada kaum Cina dan lain-lain ialah 0 orang. Untuk dapatan kajian yang ketiga iaitu daripada segi tahun pengajian. Berdasarkan dapatan yang kita dapat daripada kajian yang dilakukan, kita dapat melihat majoriti besar responden terdiri daripada pelajar pengajian tahun 1 sebanyak 14 orang responden secara keseluruhannya. Bagi responden daripada tahun 2, 3 dan 4, jumlah respondennya adalah kosong. Adalah merupakan 3 cabaran utama iaitu kekangan persekitaran, kekangan teknologi dan juga kekangan pengetahuan dan juga kemahiran diri. Bagi cabaran yang pertama iaitu kekangan persekitaran, 13 orang responden bersetuju dengan cabaran tersebut, manakala 1 orang responden kurang setuju serta 0% itu tidak bersetuju. Kekangan persekitaran ini merujuk kepada persekitaran pelajar ketika menjalankan pembelajaran secara dalam talian. Kekangan persekitaran ini boleh diberikan kepada gangguan-gangguan yang dihadapi oleh pelajar, contohnya gangguan bunyi bising, gangguan oleh adik-adik yang masih kecil, maka itu boleh dijadikan sebagai satu gangguan dalam kekangan persekitaran. Jika seseorang pelajar itu tidak memiliki persekitaran yang kondusif, maka dia tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya dalam pembelajaran yang dijalankan secara dalam talian. Yang kedua ialah kekangan teknologi. 10 orang responden bersetuju dengan cabaran kekangan teknologi, manakala 3 orang kurang setuju serta 0% tidak bersetuju. Hal ini kerana kekangan teknologi pada masa kini merupakan teknologi yang begitu canggih. Maka, para pelajar haruslah mengikuti perkembangan teknologi yang sedia ada pada masa kini supaya mereka tidak ketinggalan. Dan apabila terdapat teknologi yang begitu mudah, maka para pelajar ini menjadi susah untuk menggunakannya. Dan untuk kekangan teknologi juga, para pelajar haruslah mempunyai peranti dan kemudahan internet yang kuat untuk mengikuti pembelajaran dalam talian. Cabaran yang ketiga pula ialah kekangan pengetahuan dan kemahiran diri. Selama 13 orang responden bersetuju, manakala 1 orang kurang setuju dan 0% tidak setuju. Kekangan pengetahuan dan kemahiran diri ini merujuk kepada pengetahuan seseorang pelajar dalam menggunakan kemudahan yang sedia ada. Jika para pelajar tidak mahir menggunakannya, maka mereka akan ketinggalan untuk mengikuti
pembelajaran secara dalam talian kerana pembelajaran secara dalam talian pada hari ini hanya menggunakan laptop dan juga aplikasi-aplikasi yang boleh dijadikan sebagai ruang untuk belajar seperti Google Meet, Webex, Zoom dan sebagainya. Itu sahaja. Secara keseluruhannya, dapat dilihat bahawa terdapat 3 cara mengatasi cabaran pembelajaran atas talian yang mencatat jumlah responden tertinggi yang bersetuju dengan cara tersebut. Okey, antaranya ialah pengurusan masa yang fleksibel. Ramai responden bersetuju dengan langkah tersebut kerana mereka berpendapat bahawa sekiranya para pelajar dapat menguruskan masa mereka dengan baik, mereka dapat mengelakkan diri daripada menjadi terlalu stres dengan pembelajaran atas talian, dan ini dapat membolehkan mereka menghadapi cabaran pembelajaran atas talian pada masa kini. Seterusnya ialah mempunyai pengetahuan dan meningkatkan kemahiran diri. Cara ini juga mendapat peratusan setuju daripada para responden yang tertinggi kerana responden berpendapat bahawa sekiranya pelajar melengkapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan mengenai pelbagai aplikasi dalam talian serta cara menggunakannya, mereka dapat memanfaatkan ilmu mereka dalam menyiapkan kerja-kerja tugasan, kerja-kerja assignment mereka bagi pembelajaran atas talian dan memudahkan pembelajaran atas talian. Cara yang satu lagi ialah meningkatkan motivasi diri. Ramai responden menyetujui dengan cara ini kerana dengan menaikkan motivasi diri melalui kata-kata semangat dari pelbagai sumber seperti buku motivasi, ceramah motivasi dan sebagainya, para pelajar dapat terus maju menghadapi pelbagai cabaran dalam pembelajaran atas talian. Sebagai kesimpulannya, pelajar perlu seimbangkan dan menyesuaikan diri dengan cara pembelajaran norma baru ini. Proses adaptasi sesi pembelajaran dan pengajaran ini tidak mudah namun tidak mustahil. Tambah lagi, ia turut menyumbang kepada kemungkinan tekanan belajar yang berlainan dengan tekanan belajar di IPT. Melihat penularan wabak COVID-19 secara positif, ia mencetuskan satu semangat dan usaha yang luar biasa bagi pendidik di Malaysia dalam memastikan pelajar tidak ketinggalan dalam pendidikan. Para pendidik berusaha sedaya upaya menjadi lebih kreatif dan memperbagaikan kaedah pengajaran. Mereka juga perlu mempelajari asas penggunaan teknologi bagi meningkatkan keupayaan mereka untuk mendidik seiring dengan kemajuan teknologi. Selari dengan norma baru, pembelajaran atas talian ini memerlukan komitmen dan sokongan tidak terhingga ibu bapa dalam membantu pendidik mendidik anak-anak. Ibu bapa perlu memahami norma baru pendidikan, memberikan ruang kepada anak-anak menghadiri kelas atas talian. Usaha luar biasa ini tidak terkecuali memerlukan komitmen murid yang tidak berbelah bagi. Penglibatan murid dalam kelas atas talian ini bukan sahaja sekadar mendengar celoteh pendidik tetapi memberikan respons serta menyiapkan tugasan yang diberikan. Sekiranya ibu bapa tidak dapat memberikan kerjasama, maka pembelajaran anak-anak mungkin akan terganggu. Oleh itu, jelas bahawa keupayaan memberikan perkhidmatan pendidikan yang terbaik kepada pelajar semasa wabak COVID-19 ini memerlukan usaha dan tenaga yang luar biasa daripada semua pihak, ibu bapa, pendidik dan pelajar. Sekian, terima kasih.